Itulah dia kisah pengemis-pengemis di Kota Raya dan terima kasih kepada pasukan MHI di atas tinjauan social eksperimen kita RM42 dalam masa 15 minit. Jadi kalau dikatakan rakyat Malaysia prihatin, rakyat Malaysia memang baik hati, memang tepat, memang kena. Tapi apakah jangka masa panjang atau efek jangka masa panjang kepada negara? Boleh kita fikirkan. Lagi-lagi banyak sebenarnya video yang kita lihat antara pengemis ini yang bertindak agresif kalau kita tak bagi duit kat dia dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kita orang Malaysia ni juga sangat, orang kata, memberi. Sangat memberi. Impact jangka masa panjang. Kita terus bincangkan bersama dengan tetamu kita hari ini, Puan Nazari Yusra Muhammad Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perundangan dan Penguasaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam, Sofia. Nampaknya mengemis lebih untung daripada meniaga manusia. Wow, begitu kan? Cecah RM8,500 pun boleh sebulan. Jadi apa yang kita nampak di sini memang rakyat Malaysia memang baik hatilah. Jadi adakah ini sebahagian daripada puncanya? Adakah ini memang punca dia 100%? Okey, Sofia, Abang Nas, kita biasa panggil Abang Nas. Dari kecil lagi kita tengok kartun Abang Nas kan. Dia terbiasa. Okey, sebenarnya kita kena tengok dulu punca kuasa Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menangani kegiatan pengemisan ni. Macam yang telah dinyatakan dalam video tadi, ia adalah daripada Akta Orang-Orang Papa 1977. Akta tu dah lama, lebih tu daripada Abang Nas kan. Betul. Betul, setuju. So maknanya akta ni terlalu lama. Jadi mungkin dia punya sejarah akta ni dia melibatkan senario yang lain, tapi bila zaman berubah, so senario lain yang ada sekarang. Okey, dalam akta ni menyatakan bahawa siapa itu orang papa. So orang papa adalah orang yang mengemis yang pertama di tempat awam, yang kedua ialah pelesir. Pelesir ni sama ada dia mengemis atau tidak mengemis. Tetapi dia mungkin tidak ada mata pencarian, dia mungkin tidak ada tempat tinggal dan dia juga mungkin tidak boleh menyatakan dirinya dengan jelas. Okey, kita balik kepada aktiviti pengemisan tadi. Apa soalan Abang Nas tadi? Puncanya rakyat Malaysia memang baiklah di sini kan. Tapi okeylah, mungkin saya dalamkan sikit. Mengapa mereka tak serik-serik? Mereka terus melakukan. Okey, so dia ada kaitanlah kenapa dia tak serik dengan kenapa rakyat Malaysia ni memang baik kan. Jadi kalau kita tengoklah statistik yang ada dalam JKM pun, kita ada daripada 2019 hingga Jun 2023 kita ada 7,521 kes yang berulang. Maknanya apabila kita ambil profil semua dan kita dapati dia adalah kes-kes yang berulang, sama berulang sekali, 2 kali atau 3 kali. Jadi maknanya kenapa? Kalau kita dah ambil dalam kuasa kita tahan selama 24 jam sebelum dibawa ke hadapan seorang magistrat. Jadi dalam masa 24 jam tu kita akan buat saringan dan kita buat intervensi kerja sosial. Dalam masa tu kita akan dapat dia punya maklumat-maklumat tu. Jadi kenapa dia berulang? Sebab mudah. Kerja ni mudah. Maksudnya dia tahu dah kat mana hotspot, kat mana tempat yang dia boleh pergi, boleh dapat banyak. Kalau Nas ataupun Sofia lah, Nas lah kot, pergi sembahyang Jumaat dekat Masjid Negara, kat luar tu, ataupun Masjid Jamek. Kat luar tu beratur hotspot. Memang kat situ memang hotspot. Dan kita pula yang dah biasa sembahyang, bila kita keluar tu dah ready dah. Wang RM1 kita keluar terus kita sap. Dah jadi lumrah untuk kita. Ya, kita mungkin rasa RM1 tu, apa sangatlah RM1 untuk bagi pada sedekah hari Jumaat. Tapi boleh tak kalau kita sedekah tu kepada tempat yang lebih betul, lebih tepat. Jadi bila kita terlalu pemurah kan, mereka pun nampak itu adalah peluang. Jadi memang tak serik lah. Dan sampai 7,000 lebih kes yang berulang-ulang. Betul. Dan kita melihatkan situasi ini, Nas, di mana ada tangkapan dilakukan dan JKM antara organisasi yang bergiat aktif untuk membuat tangkapan, operasi dan sebagainya. Jadi sejauh manakah kegiatan operasi ini mampu untuk membendung ataupun terdapat masih kekangan bagi pihak JKM untuk mengambil langkah yang seterusnya supaya kita mengurangkan berapa ramainya mereka yang bergelar pengemis ini? Okey, Sofia. Kita panggil operasi itu menunjukkan satu benda yang terlalu besar. Jadi kita kata dia adalah tindakan mengambil. Sebab dalam subsection 31 pun kita kata mengambil ke dalam jagaan. Jadi kita kata tindakan mengambil. So ada 3 jenis tindakan mengambil. Satu yang pertama ialah secara ad hoc ataupun berdasarkan aduan. Yang kedua secara berkala atau berjadual, yang ini memang dah plan daripada awal tahun. Berapa kali kita nak buat tindakan mengambil ni sepanjang tahun. Mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali berdasarkan lokasi. Kalau KL tu mungkin lebih kerap. Kalau mungkin daerah di Batu Pahat tu mungkin kurang sikit. Mungkin di Bacuk, Kelantan tu lagi kurang. Jadi yang ketiga ialah secara bersama. Tindakan mengambil secara bersama dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang lain. Yang ini mungkin melibatkan polis, melibatkan PBT, immigration. Dan pelbagai agensi lain lah yang akan
turut serta dalam ni. Jadi kita kata kenapa JKM yang dilihat sebagai yang paling ketara, sebab dalam Subsection 31 tu menyatakan mana-mana pegawai yang diberi kuasa oleh pihak berkuasa tempatan atau seseorang pegawai kebajikan masyarakat. Jadi orang nampak yang tu pegawai kebajikan masyarakat. So orang nampak itulah lead agency. Sebenarnya dia sebut mana-mana pegawai dilantik yang diberi kuasa oleh pihak berkuasa tempatan, tapi sebab kita nampak pegawai kebajikan masyarakat, pegawai di Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Okey. So dalam statistik yang samalah 2019 hingga Jun 2023 kita ada 6,998 tindakan mengambil. So daripada ni 4,800 tu adalah tindakan mengambil secara ad hoc ataupun secara aduan, berdasarkan aduan. Untuk yang secara bersama dan 700 lebih tak salah saya, dan selebihnya adalah secara berjadual. Jadi maknanya kita memang kerap pergi tu untuk berdasarkan aduan lah. Jadi orang kata, okey ni JKM ni ada pengemis duduk bawah jambatan, mengemis dengan anak 2-3 orang contoh kan. Kita pun pergi. Itu kita kira satu lah. Jadi next time mungkin tempat lain tu kira. Jadi kita berdiri di sini, MHI, kita menaikkan martabat JKM di sini kerana saya rasa tak adil bila orang ramai di luar sana, inilah nampak diorang bersiaran, JKM tak buat kerja. Asyik-asyik JKM juga yang kena, tapi kita kena faham JKM juga mempunyai kekayaan dari segi kaki tangan, dari segi infrastruktur dan juga resources. Jadi bila kita buat dia tak cakap tangkapan, kita buat mengambil ni, saya difahamkan memang tak cukup tempat untuk menempatkan mereka, terutamanya kalau kita cakap pasal Kuala Lumpur, di Subang, di kawasan-kawasan urban yang padat, di ibu kota yang padat. Mungkin di luar kawasan tu mungkin ada tempatnya. Macam mana dengan kekangan JKM? Okey. So bila kita kata tindakan mengambil orang apa-apa ni, macam saya kata tadi, mengemis, pelesir kan, orang pun silap faham, gelandangan pun dimasukkan sekali dalam aduan kan. Jadi bila setiap kali aduan memang kita kena turun. Maksudnya JKM, pegawai JKM bahagian penguatkuasaan kena turun. Jadi sama ada kes tu genuine atau tidak, kita kena turun. Kita kena turun untuk menyiasat. Jadi bila kita ambil, kalau katalah memang betul kita pergi ke situ ada orang apa-apa berkenaan, kita ambil dalam masa 24 jam yang saya kata tadi sebelum bawa kepada magistrate, kita akan saring. Jadi sekiranya orang-orang ini adalah contohnya pendatang asing. Pendatang asing ni pun bukan satu jenis. Dia ada pendatang asing yang sah, ada dokumen perjalanan diri yang sah, dokumen perkenalan diri yang sah. Ada yang memang parti, memang pendatang asing tanpa izin yang tak ada apa-apa, kosong. Ada yang pelarian. UNHCR, tapi UNHCR itu bagi pula kepada dua. Yang ada kad UNHCR palsu. Ada yang tulen. Lepas tu yang seterusnya ialah yang tak ada apa-apa, kosong. Langsung stateless, tak tahu dari mana dia datang. Stateless, memang kita tak tahu apa dia. Yes. Kalau kita bawa kepada pendaftaran, contohnya kita bawa kepada Jabatan Pendaftaran untuk cek ibu jari, kok tak dapat kesan. Tapi tak dapat kesan tu tak berarti dia tu bukan warga negara. Tapi dia tak ada dokumen dekat dia. Jadi kita tak tahu dia tu. Wow, rumit sekali untuk JKM ya. Jadi banyak aspek yang ada di sini. Jadi tak boleh jadilah semuanya di bawah jurisdiksi JKM kan. Jadi kita kata kalau kita ambil lah yang kita tak dapat kesan tu sebab kita kata dia ni mungkin warga negara. Kita tak boleh mungkin sebab kita punya pendekatan, intervensi kita kepada orang apa-apa yang kita ambil ni, kita perlukan kepastian untuk pastikan dia macam Nas kata tadi, kita hantar ke satu tempat. Memang dalam akta ni ada satu saluran je. Satu saluran je ke rumah kebajikan. Atau kita kenali dengan desa bina diri lah. Jadi tempat-tempat ni semua ada ada kota. Yes, ada had capacity. Jadi kalau semua kita nak hantar ke sana, itulah dia, semakin penuh ke macam mana ni sekarang? Saya pasti puan pihak JKM sini melakukan apa sahaja dalam bidang kuasa untuk memastikan mereka ni diberikan bantuan sepatutnya bagi mereka yang deserving ataupun yang memerlukan sebetul-betulnya. Tapi apa yang kita risau sebab kebaikan rakyat Malaysia yang memberikan sedekah dan sebagainya berdasarkan kebaikan, membuat kebaikan dan sebagainya, tetapi ada juga mereka tak bertanggungjawab ni sebenarnya sebahagian daripada sindiket pengemis. Jadi kalau contohnya terjumpa ataupun dibongkarkan satu sindiket ini yang ada pengemis yang menjadi kaya disebabkan sindiket ini, apakah antara langkah seterusnya pihak JKM dan juga pihak kuasa? Okey Sofia, kita balik kepada kuasa kita di bawah Akta Orang Papa tadi. Dan dalam Akta Orang Papa memang tak ada nyatakan apa-apa tentang sindiket. Maknanya itu di luar bidang kuasa JKM. Sekiranya ada aduan, kita tetap turun. Macam saya kata tadi, kita macam mana pun memang kita akan turun untuk siasat. Sekiranya dalam siasatan kita tu setakat ini, siasatan kita tidak dapat membuktikan bahawa
kegiatan pengemisan yang dilakukan oleh orang Papua itu adalah sebagai mangsa daripada sindiket. Baik. Sekiranya betul ada, kita perlu, maksudnya pegawai kebajikan perlu buat laporan kepada pihak polis lah untuk menangani keadaan itu. Apa yang saya nampak di sini, JKM dikekang oleh bidang kuasa yang ada di sini. Jadi mungkin kata akhir daripada Puan Nazari, apa yang boleh kita lakukan untuk memantapkan lagi kuasa JKM untuk menangani masalah ini dari segi polisi atau dari segi rang undang-undang. Apa yang kita boleh buat? Okey, dari segi nak memantapkan kuasa JKM tu satu hal, tapi saya rasa yang lebih baiknya adalah semua agensi yang ada kuasa lah, kita kata ada kuasa, macam polis dia ada bawah akta kesalahan-kesalahan kecil, Minor Offences Act pun sebenarnya dia ada kuasa untuk menangkap pengemis ini, dan bawah akta itu pengemisan adalah satu jenayah. Tapi kalau bukan dalam bawah akta orang Papua, di bawah akta orang Papua ni orang Papua itu perlu dipulihkan. Jadi macam PBT pun ada kuasa untuk mengambil ke dalam jagaannya orang Papua ini. Jadi kalau semua agensi memainkan peranan, contoh mungkin dia tu sebenarnya tidak ada pekerjaan. So rujukan terbaik adalah Kementerian Sumber Manusia untuk mencari job matching kepada orang Papua ni tadi. Kalau kita kata orang tu tak ada rumah, jadi siapa yang mungkin dari segi perumahan, KPKT, dari segi PBT yang boleh menyediakan rumah, yang boleh menyediakan bayaran sewa rumah dan sebagainya. Jadi kalau semua agensi bergabung dan memainkan peranan masing-masing, dan dia sehala motif, kita memang mantap lah, tak perlukan kuasa pegawai JKM ni ditambah. Jadi pendek kata, janganlah agensi-agensi kerajaan dan juga badan-badan yang sewaktu dengannya tu bekerja dalam satu silo, ya. Kita harus share data dan kita harus menggambling tenaga bersama-sama untuk tangani, termasuk rakyat Malaysia juga terperanjat juga bila kita dengar statistik lebih daripada 7,000 adalah repeat offender. Maknanya kita dah bawa dia ke tempat kebajikan, dia keluar balik dan dia buat lagi. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nazari Yusra Muhammad Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terus berkhidmat untuk rakyat Malaysia. Terima kasih Puan Nazari. Terima kasih Nas, terima kasih Sofia. Kita buat baik daripada berilmu dan memastikan kita tidak menjurus ke arah jenayah, memberikan mereka lebih peluang untuk mengeksploitasikan rakyat Malaysia. Baik, kita akan berehat seketika.